بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله العظيم. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, dan mereka pula tidak membeza-bezakan imannya terhadap seorang pun di antara Rasul-Rasul itu. أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ, mereka itu Allah akan memberikan kepadanya pahala. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, dan adalah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat ini sambungan kepada ayat terdahulu yang menyatakan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, mereka membeza-bezakan di antara Rasul dengan Rasul. Mereka beriman kepada sebahagian Rasul dan menolak sebahagian yang lain. Justru mereka itu masih dianggap kafir sekalipun mereka beriman kepada Rasul, kerana belum memenuhi tuntutan. Tuntutannya ialah supaya beriman kepada semua Rasul, tapi mereka beriman kepada sebahagiannya saja, sama ada kepada Nabi Musa ataupun Nabi Isa umpamanya. Yang kedua dinyatakan dalam ayat terdahulu, mereka ditimpa azab yang hina sebab mereka menghina Nabi. Mereka menghina Nabi, penghinaannya ialah membeza-bezakan Nabi. Ini Nabi daripada Allah, ini Nabi bukan daripada Allah. Sedangkan Nabi-Nabi ini merupakan satu kafilah para Rasul yang diutus untuk membawa kepada hidayat kepada manusia. Perutusan mereka semua adalah sama-sama membawa hidayat dan membersihkan Allah daripada sebarang sekutu. Itu ayat terdahulu. Kemudian ayat yang berikut ini, ayat 152 ini menyatakan orang yang beriman sebenarnya dan balasan yang akan diberi kepada mereka. Orang yang beriman yang sebenar ialah mereka beriman kepada semua Rasul. Semua Rasul tidak dinyatakan berapa bilangan sebenarnya, dan tidak juga dinyatakan Nabi berapa bilangan sebenarnya. Tidak ada. Hanya di dalam hadis-hadis yang dhaif saja. Hadis dhaif menyatakan Rasul Nabi seramai 124,000. Kemudian Rasul pula 313 orang. Ini tidak sahih hadis, tapi tidak sahih hadis dhaif. Tetapi oleh kerana tidak ada hadis sahih, maka yang dhaif pun kalangan ulama kita terimalah juga. Maknanya setakat ini disebut dahulu dan sampai kepada hari ini pun inilah sumbernya, sumber dhaif yang menyatakan Nabi bilangan mereka 124,000. 100,000 campur 124,000. Rasul pula 313 orang. Kemudian ayat ini menyatakan iman yang sebenarnya ialah orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Rasul pun beriman, Allah pun beriman. Iman kepada Rasul, semua Rasul. Nabi Muhammad SAW pada mula-mula lagi baginda menyatakan baginda dibangkit menjadi Rasul, mengiklankan bahawa risalah ini untuk semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam din dan alam manusia. Dan alam manusia termasuk manusia ini tanpa mengira bangsa dan bahasanya, tanpa mengira iklimnya. Risalah Islam ini adalah risalah umum dan syumul. Umum kepada seluruh manusia dan syumul meliputi dunia dan akhirat.
Tetapi agama lain, nabi-nabi yang lain diutus untuk bangsa mereka, Bani Israel. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, keterangan yang disebut dalam Taurat menyebutkan Rabbi Israel. Rabbi Israel, Tuhan Israel. Jadi artinya perutusan Nabi Musa itu terbatas, tidak diperuntukkan kepada semua orang. Mengapa Bani Israel dibagi khusus Nabi Musa kepadanya? Rabbi Israel. Tujuannya ialah untuk mengubati penyakit khusus yang ada pada Bani Israel itu, yaitu penyakit banggakan diri, merasakan diri mereka ini lebih besar dan dan terpilih, lebih suci daripada darah-darah yang lain. Dibagi khas untuk mengubati penyakit ini, dan sekolah mereka diadakan di padang pasir Sina selama 40 tahun. Dilatih di sini sebelum daripada mereka dibenar masuk Baitul Maqdis. Penyakit ini adalah penyakit khusus. Kemudian setelah mereka terubat ataupun tidak terubat dengan penyakit ini, dibagi Nabi Muhammad, perutusan ini Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Demikian juga dengan syariat Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga dinyatakan di dalam Injil, aku dibangkit, kata Nabi Isa, aku dibangkit untuk mengubati penyakit-penyakit Bani Israel, orang tua yang sudah sesat. Khiraf, innama bu'istu li khirafi Bani Israel ad-dallah. Aku dibangkit untuk Bani Israel, untuk orang dewasa, untuk orang tua-tua Bani Israel yang sudah sesat. Artinya terbatas juga syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, keduanya terbatas. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat-ayat yang diturun dalam pada zaman Makkah menyatakan untuk seluruh Rabbil Alamin. Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a. Aku bersuruh Allah untuk kamu semua sekali, tanpa mengira siapa pun. Hakikat ini yang tidak dipahami oleh kaum ahli kitab pada hari ini. Mereka menganggap agama ini khusus untuk orang Arab, ataupun khusus untuk orang yang tertentu saja. Oleh kerana itu tidak meliputi mereka. Mengapa perlu bangkit Nabi Muhammad? Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu dibangkit untuk membawa suatu syariat yang wasati? Kita sebut pada awal surah juzuk yang kedua dulu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang wasati. Mengapa perlu kerana untuk membawa satu risalah yang syumul, satu risalah yang boleh diterima dan kekal, bukan saja syumul tetapi khulud, kekal. Di dalam agama lain, di dalam kitab Taurat, kitab Injil, keterlaluan. Jadi keterlaluan tidak boleh dipakai buat masa yang lebih lama, tetapi hanya untuk orang tertentu dan untuk mengobati penyakit tertentu. Kita lihat misalnya dalam soal ketuhanan. Dalam soal ketuhanan Nabi Musa, syariat Yahudi begitu keterlaluan. Keterlaluan kadang meletakkan Tuhan itu sebagai sama dengan makhluk. Mereka ingin tengok Tuhan, mereka tajsid maknanya mempunyai kerangka tubuh badan. Di dalam syariat Nabi Musa, dalam syariat Yahudi yang mereka ubah, yang dipahami oleh Yahudi begitu. Sebab itu mereka ingin melihat Tuhan mereka jahrah. Qalu arinallaha jahrah, berilah lihat Tuhan itu kepada kami dengan mata lendeh, dengan mata kepala. Begitu. Mereka perlakukan Tuhan mereka sebagai makhluk yang boleh bertarung, yang boleh kalah, boleh menang. Begitu Tuhan di dalam agama Yahudi. Balik pula Tuhan di dalam agama Kristian, agama Masihi. Mereka letakkan makhluk ini pada peringkat yang lebih tinggi pula. Sebaliknya. Tadi dia turunkan Tuhan itu pada peringkat yang lebih rendah. Pada peringkat mereka boleh atur Tuhan, mereka boleh letak Tuhan pada tempat yang mereka mahu. Tapi syariat Kristian, Masihi meletakkan makhluk sebagai sama dengan Tuhan ataupun sebagai Tuhan. Isa dan ibunya sebagai Tuhan, lebih tinggi pula. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengambil tempat yang di tengah, wasati. Iaitulah tiada Tuhan yang tiada Tuhan tidak ada perkara yang dipersama. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada makhluk yang menyamai Tuhan.
laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Ini istimewanya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jika ditanya apakah sesuatu yang baru dibawa oleh Nabi kamu, sebagaimana soalan Pop Benedict yang kita baca, tidak ada sesuatu yang baru dibawa oleh Nabi kamu. Nabi kita membawa syariat yang baru. Nabi kita membawa akidah tauhid yang baru, tidak seperti Kristian yang meletakkan makhluk sebagai Tuhan. Tidak ada sesuatu yang menyamai Tuhan. Jadi ayat ini merujuk kepada salah faham terhadap Rasul, salah faham terhadap Nabi. Mahulah orang-orang yang mendakwa bahawa mereka juga ahli kitab, mempunyai wahyu, supaya memperbetulkan akidah mereka dan beriman kepada semua Nabi. Jika tidak, maka mereka akan ditimpa azab yang hina. Katanya, walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang yang beriman kepada Allah dan kepada semua Rasul. Walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan mereka tidak membezakan sesiapa pun di kalangan mereka. Tidak ada ini Nabi untuk Bani Israel, ini bukan untuk Bani Israel, ini untuk orang Arab. Tidak. Selama mereka memisahkan Nabi-Nabi ini untuk kumpulan kumpulan tertentu, maka sebenarnya bukan saja mereka tidak beriman kepada Rasul, tapi kepada Allah juga mereka tidak beriman. Kerana Allah dan Rasul tidak boleh dipisahkan antara kedua-duanya. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, mereka itu akan diberikan kepada mereka pahala mereka. Iman kepada Allah dan kepada Rasul tidak berhenti setakat ini. Sebab syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya untuk dunia dan akhirat. Jadi kalau begitu tidak berhenti setakat dunia, dia akan sambung pula sampai kepada akhirat. Syariat ini khulud dan syumul. Syumul meliputi bukan hanya dalam perkara ibadat, tapi juga dalam perkara akhlak, dalam perkara syariat. Akhlak dan syariat meliputi. Jadi akhlak dan syariat sebenarnya tidak setakat dunia saja. Jika hanya akhlak ini setakat dunia saja, tidak sampai kepada akhirat, manusia boleh menentukan sendiri akhlak yang baik. Boleh jadi berubah, hari ini baik, tetapi hari esok lain pula nilainya. Tetapi apabila akhlak ni nilainya berhubung antara dunia dan akhirat, maka akhlak tidak akan berubah. Baik buruk tidak akan berubah. Oleh kerana itu perlu adanya balasan pada hari akhirat, balasan selepas mati. Di dalam ayat ini menyatakan mereka ini akan disempurnakan pahala mereka. Wa kana Allahu ghafurar rahima, Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat ini menutup dengan Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, seolah-olahnya merujuk kepada mana-mana pihak yang salah faham terhadap Allah dan Rasul, pintu taubat masih terbuka. Kaum Yahudi, pemegang kitab Taurat dan pemegang kitab Injil yang salah itu, sila bertaubat daripada kesilapan mereka, pintu taubat masih terbuka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka benar-benar beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, maka kitab mereka itu mengajar bahawa inilah Nabi yang terakhir, dan inilah Nabi yang menyempurnakan syariat Nabi Musa dan Nabi Isa itu sendiri. Bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang lama dia sebagai penyambung dan penutup bagi segala Nabi-Nabi. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama'. Yas'aluka ahlul kitab, ahli kitab, yakni kaum Yahudi, meminta kepadamu wahai Muhammad, an tunazzila alaihim kitaban minas sama', supaya engkau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Ini pula perangai Yahudi pula. Satu lagi dinyatakan sebelum ini bahawa orang Yahudi dan Nasara mereka beriman kepada setengah Rasul dan menolak sebahagian yang lain. Di mana buktinya? Quran buktikan beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa mereka ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Dalilnya, pernah datang satu kumpulan, satu rombongan menjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mahu satu kitab yang sempurna, lengkap semua sekali. Tak mahu turun sedikit demi sedikit, tak mahu. Mereka mahu sekaligus. Jadi jika kamu boleh tunjukkan kepada kami sekaligus kitab itu turun, Quran itu turun sekaligus daripada awal hingga akhirnya, maka kami boleh fikirkan.
boleh fikir sama ada kami mahu ataupun tidak mahu beriman. Begitu sekali sombongnya Yahudi ini apabila mereka ditawar supaya memeluk Islam. Ayat menyatakan perkara itu untuk membuktikan bahawa memang mereka ini tidak beriman. Mereka sengaja mencari mereka-reka alasan-alasan yang tidak wajar untuk dikemukakan kepada Nabi sebagai jalan untuk mereka keluar daripada tuntutan supaya beriman kepada Nabi Muhammad. Yas'aluka ahlul kitab, ahli kitab meminta daripadamu. Al-Quranul Karim apabila berbincang tentang sesuatu, tentang orang yang menjadi musuh kepada Islam ini, diberi hak mereka dan dihormati. Ahli kitab adalah satu penghormatan. Musyrikin tidak ada hormat pada mereka, tidak ada. Nilai mereka lebih rendah sebab mereka syirik. Tetapi ahli kitab ini satu penghormatan. Ahli kitab, orang yang ada kitab sumber ilmu. Jadi oleh kerana itu musyrikin tidak punya tidak punya kitab. Jadi oleh kerana itu ayat mengajar apabila debat, hiwar, perbincangan, letakkanlah orang yang nak kita bincangkan dengan mereka itu pada tempat yang sewajarnya. Yang tempat yang sewajarnya mereka punya ilmu, nyatakan bahawa mereka ini memangnya wajar dihormati kerana mereka ada ilmu, ada kitab. Yas'aluka ahlul kitabi, kaum Yahudi ahli kitab meminta kepadamu wahai Muhammad, an tunazzala alaihim kitaban minas sama, bahawa diturunkan kepada mereka satu kitab daripada langit. Ini seperti yang kita sebutkan tadi, mereka ingin mengajar Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka letakkan Tuhan itu sebagai sama dengan makhluk. Mereka pernah dalam kitab Taurat ada pernah menyebutkan bahawa Allah cemburu kepada Bani Israel. Oleh kerana itu pernah bertarung antara Bani Israel dengan Tuhan mereka, maka Tuhan mereka kalah. Tuhan kalah. Jadi kalau Tuhan itu boleh jadi kalah, macam mana boleh jadi Tuhan? Boleh jadi Tuhan sehingga Tuhan kalah bila berlawan dengan Bani Israel. Itu Tuhan yang ada pada mereka. Tuhan diletakkan pada tempat yang rendah sama dengan mereka. Oleh kerana itu mereka ingin minta kepada Tuhan ini turunkan kepada mereka macam-macam lagi yang mereka minta, seperti mana dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah ketika mereka sesat di padang pasir Sinai. Katanya, antunazzila alaihim kitaban minas sama, kitab daripada langit. Mereka minta supaya diturunkan sekaligus. Hai Muhammad, jangan risau, jangan rasa bergelabah dengan menghadapi orang-orang ini. Sekalipun mereka punya kitab, tetapi mereka ini mempunyai tujuan yang buruk, tidak suci dalam permintaan ini, tidak ikhlas. Sebab faqad sa'alu Musa akbar min zalika, maka sesungguhnya mereka sebelum ini telah meminta daripada Nabi Musa lebih besar daripada itu lagi. Ini dia minta sekaligus Quran diturun. Waktu mereka berdebat dengan Nabi Musa dahulu, mereka minta supaya Tuhan itu diletakkan di hadapan mereka untuk dilihat dengan mata kepala. Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan orang Yahudi sebagai mempunyai zat, jasad sama dengan jasad dan zat mereka. Jadi oleh kerana itu mereka minta daripada Musa, arinallaha jahra, wahai Musa, perlihatkanlah kepada kami Tuhan dengan mata kepala. Ini lebih besar lagi daripada apa yang diminta kepada Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merasakan cemas jika tidak disokong oleh wahyu, cemas apabila menghadapi kaum Yahudi yang mempunyai ilmu ini. Mereka meminta sesuatu yang bukan-bukan daripada Nabi, minta sekaligus diturunkan Quran. Hai Muhammad, jangan kau risau kepada mereka, kerana Yahudi pernah meminta daripada Nabi mereka lebih besar daripada itu. Jadi oleh kerana itu Nabi Musa tidak gentar, maka seharusnya kamu juga tidak gentar menghadapi tuntutan yang tidak lebih besar daripada apa yang dituntut daripada Nabi Musa. Faqalu arinallaha jahrah, mereka berkata, berilah lihat kepada kami Tuhan dengan mata kepala. Fa akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim, lalu mereka ini ditimpa, lalu mereka disambar oleh petir bisababi bizulmihim, disebabkan kezaliman mereka. Mereka minta sesuatu yang bukan-bukan itu, Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan dipanah petir, sehingga mereka ini mati kerana membuat tuntutan kepada Nabi sesuatu yang tidak boleh diberi oleh Nabi, dan ini satu penghinaan. Summa takhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, selepas itu mereka pula memilih
memilih anak lembu selepas daripada nyata kepada mereka keterangan-keterangan bahawa anak lembu tidak mempunyai kuasa, tidak ada kuasa untuk memudarat dan memberi manfaat. Tetapi anak lembu itu juga yang mereka sembah. Bukankah ini satu kezaliman? Kezaliman ini mewajarkan mereka dipanah petir. Fa'afauna an dzalika wa ataina Musa sultanan mubina. Selepas itu kami memaafkan mereka pula dari perbuatan itu. Perbuatan mereka setelah daripada mereka bertaubat, wa ataina Musa sultanan mubina, kami berikan kepada Nabi Musa pula kekuasaan yang nyata untuk mengalahkan kaum kafir itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sekalipun syirik yang dilakukan terhadap Allah itu besar, tetapi pengampunan Allah lebih besar lagi. Pengampunan Allah lebih besar. Dosa besar, tetapi sifat Allah yang sifat Al-Ghafur itu lebih tinggi dan lebih besar lagi. Biar besar pun dosa, tetapi bagi mereka yang bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala sedia menerima taubat mereka. Ini yang berlaku kepada Bani Israel. Bani Israel, Tuhan maaf, dan kami berikan kepada Nabi Musa pula kuasa yang besar. Kuasa yang besar untuk menghadapi umatnya. Sekalipun umatnya ini melakukan dosa dan meminta sesuatu yang bukan-bukan, kuasa Allah lebih besar lagi untuk diberi kepada Nabi Musa dapat menghadapi ancaman yang seumpama ini. Begitulah ayat ini mengajar kita tentang ancaman yang dibawa oleh ahli kitab ini terhadap Nabi mereka, yang sekaligus menunjukkan bahawa mereka ini sebenarnya kufur kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus itu. Seterusnya, wa rafa'na fawqahumut tur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.